Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada media yang hadir dan juga para YouTuber, TikTokers yang ada di peresmian atau press conference ini. Kami sangat-sangat menghargai anda kerana tanpa anda, maklumat kami takkan sampai. Saya expect kalau boleh biar sampai seluruh Malaysia lah. Ya? Pertubuhan rakyat. Maksud saya pertubuhan rakyat itu di mana pertubuhan ini tiada penaung dan tidak dinaungi oleh parti politik, oleh orang atasan, VVIP dan sesiapa saja. Bermaknanya kami adalah rakyat. Kami menubuhkan pertubuhan ini untuk menyuarakan suara rakyat kepada pihak kerajaan. Apa sahaja permasalahan rakyat daripada segi kewangan, daripada segi ekonomi dan sebagainya, kami mengambil tanggungjawab menggalas untuk membawa suara mereka kepada pihak kerajaan. Jadi tuntutan kali ini kami dan AJK mengkaji bahawa tuntutan bersasar ini adalah sangat wajar. Okey, sangat wajar kerana kita menumpukan kepada pencarum yang benar-benar dalam kesusahan. Yang benar-benar dalam kesusahan. So, bagaimana kita justify pencarum ini sedang mengalami kesusahan? Itu sebabnya kami sediakan borang aduan. Borang aduan ini bukanlah borang untuk mengeluarkan wang KWSP. Saya ulangi sekali lagi, borang aduan ini bukan borang atau tiket untuk pencarum mengeluarkan wang KWSP mereka. Okey? Saya gunakan pendekatan dan konsep ini adalah kerana jika saya tak ada maklumat aduan ini, saya tak dapat justify siapa yang sedang susah sekarang. Pencarum ada 12 juta. Saya ambil 5 juta T20 lah. Saya assume, saya buat assumption. 5 juta adalah T20. T20 gaji pun solid kan. Jadi 5 angka ke atas Jadi ada 7 juta. Di dalam 7 juta ni tergolong mereka yang M40 dan B40. Okey. Tetapi adakah di dalam 7 juta yang memohon pengeluaran yang lepas 10,000 kesemuanya dalam kesusahan, dihimpit dalam keperitan hidup? So, sebab apa? Kerajaan buka kepada semua. Maknanya, di situ akan ada pencarum yang tidak terkesan mengambil peluang membuatkan pengeluaran. Yang separuh terkesan pun ambil keluar dan siapa sajalah sehingga yang benar-benar terkesan ambil peluang. Ya. Sambutan agaknya tidak memberansangkan. Mungkin saya beranggapan sambutan tak beransang sebab yang lain tu tak susah. Maksud saya, kalau ada, saya ambil. Kalau tak ada, saya okey. Tetapi yang dalam kesusahan ni tak boleh berfikiran macam tu. Dia mengharapkan, itu sebab mereka mengisi borang aduan ni bersungguh-sungguh. 134,000 yang ada di depan saya. Selepas saya
membuat pembentangan dengan Majlis Senator Malaysia tempoh hari, saya akan majukan senarai borang aduan ni kepada Senator Datuk Razali Idris untuk beliau ambil tindakan yang wajar. Okey. Masa kita edarkan borang aduan ini, mata yang memandang lihat borang ini saja 2.8 juta. Tetapi yang mengambil tindakan untuk mengisi hanya 134,000 pencarum. 2.666 juta, adakah mereka ini dikategorikan mereka yang bukan terhimpit oleh kehidupan? Jika ada, mereka ambil. Jika tak ada, mereka tak terkesan apa pun. 4 usul tuntutan pengeluaran ke WSP untuk pencarum seluruh Malaysia. Okey, apakah usul tersebut? Saya baca Okey. Usul pertama, suri rumah dan ibu tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan, tak kira berapa pun usia, tidak mengira berapa lama dah meninggalkan pekerjaan, walaupun baru sebulan, mereka ni adalah dalam kategori 1. Tetapi andai kata dalam proses untuk mendapat kelulusan tu mereka mendapat pekerjaan, maka mereka bukan dalam kategori 1 ini. Okey, saya amat serius dan amat utamakan usul nombor 1 ini. Kerana apa? Kerana suri rumah dan ibu tunggal ini adalah kategori yang betul-betul tertekan dengan kehidupan. Okey, saya bercakap ini bukan atas dasar emosi ataupun saya syok sendiri, tetapi saya buat penyelidikan, saya menyantuni, saya ke lapangan, menyantuni mereka-mereka ini. Saya bertanyakan mereka permasalahan yang dilalui. Memang sangat menyedihkan. Memang sangat menyedihkan. Dan saya memang akan utamakan yang usul nombor 1 ni. Okey? Usul nombor 2. Pencarum yang sudah lama tidak bekerja, maksud saya, mereka tidak lagi bekerja makan gaji dan memotong EPF. Mungkin mereka memilih untuk berniaga sendiri. Dan saya lihat rata-rata mereka yang tidak bekerja makan gaji, mereka menceburi diri dalam perniagaan. Okey, perniagaan mereka tidaklah besar. Bolehlah. Maksudnya, perniagaan mereka boleh menampung ekonomi keluarga. Jadi, usul kedua ni, saya tuntut pengeluaran 1, maksud saya usul ulang. Usul 1 dan 2, saya tuntut pengeluaran habis dibenarkan. Iaitu jika jumlah keseluruhan ada 100,000, keluar habis. Dan anggaplah kedua usul ini, kategori, mereka bersara awal. Assume mereka bersara pada usia 55. Tak payah tanya bagaimana masa tua mereka dan sebagainya, tak payah tanya. Sebab keadaan sekarang dah teruk, dah tertekan. Takkan nak bagi 10 tahun lagi untuk keluarkan 55. All the way tu, dia nak makan apa ni? Memang boleh. Rakyat Malaysia boleh makan nasi dengan garam pun boleh. Tetapi kehidupan apa ni? Simpanan ada, tapi boleh tengok saja. Hanya ada di kertas. Jadi saya tak mahu
saya akan tuntut dua ini. Saya tak kira by hook or by crook, kerajaan mesti meluluskan. Saya nak Perdana Menteri atau Menteri Kewangan membenarkan pengeluaran dan anggaplah pengeluaran dua kategori ini sebagai pengeluaran usia 55. Boleh? Boleh tak? Anggaplah usia 55 keluar. Walaupun mereka belum sampai usia 55. Betul tak? Jadi saya akan pastikan. Saya tak kira. Dan sekarang kami di Pertubuhan sedang menunggu panggilan daripada Menteri Kewangan untuk saya membuat pembentangan secara tuntas. Pembentangan secara tuntas itu mungkin saya akan ambil masa 2 jam kot. Memang saya akan buka habis. Sebab apa yang saya cakap adalah apa yang saya lihat dengan mata. Bukan saya baca daripada surat khabar, bukan saya baca daripada media, saya buat andaian ataupun saya buat kesimpulan, tidak. Saya keluar ke lapangan. Saya lihat sendiri betapa susahnya mereka yang kategori usia 30 ke 45 tahun. Anak masih kecil-kecil lagi. Ada yang itu tak mampu nak beli pampers. Terpaksa gunting kain pelekat, kain batik, buat alas untuk pampers anak tadi. Bayangkanlah kepada pihak kerajaan, apa perasaan anda melihat rakyat di dalam keadaan macam gini? Saya minta, kalau tak percaya, turun ke lapangan, tengok sendiri. Memang di luaran, kita akan nampak, rakyat Malaysia kaya je, okey je. Masuk rumah mereka. Baru dapat jawapan. Mana ada orang nak keluar daripada rumah tak pakai baju kan? Kita manusia ada maruah, ada harga diri. Adakah kita susah dalam rumah tapi keluar tak pakai baju? Nak menunjuk kita dalam kesan? Tidak kan? Tetap pakai baju. Jadi mata pihak-pihak yang atasan ini nampak okey saja. Mall okey saja. Tanya dalam mall tu, majoriti yang masuk kategori apa? Surat 4 usul ni saya dah hantar, dah serahkan kepada Menteri Kewangan 2. Timbalan Menteri Kewangan 2 untuk tindakan. Dan saya dimaklumkan oleh yang berbahagia Datuk Senator Razali Idris, insya-Allah dalam masa terdekat sebelum bajet, Kementerian Kewangan akan panggil untuk saya memberikan hujahan dan pembentangan. Inilah peluang kedua selepas Majlis Senator. Dan masa mesyuarat di Majlis Senator, keempat-empat senator tertinggi mengambil keputusan menyokong 4 usul ini. Sebulat suara, dan kami diiktiraf sebagai satu NGO yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Alhamdulillah. So, dua kategori ini, tak kira B40, M40, selagi mereka ada baki di dalam akaun satu, mereka layak untuk membuat pengeluaran ini. Mereka layak. Dan untuk kategori yang satu ni, pencarum yang mempunyai akaun satu melebihi RM20,000, usul ini meminta dibenarkan pengeluaran 30% daripada
jumlah simpanan akaun 1. Okey, saya tak nak nyatakan akaun 2. Saya tak nak sebut pun akaun 2. Saya anggap akaun 2 tu tak ada. Perjuangan kami, tuntutan kami adalah untuk akaun 1 saja. Okey. So bagi pencarum yang mempunyai simpanan melebihi 20,000 dan ke atas, mereka dibenarkan mengeluarkan 30% daripada simpanan akaun 1. Okey, usul yang keempat, kepada pencarum yang masih aktif mencarum dan mempunyai baki simpanan kurang daripada RM19,999.99 dibenarkan keluar kesemuanya dan ditinggalkan baki sebanyak RM200. Jadi inilah 4 usul yang saya dah bahas, saya dah bentangkan di Majlis Senator Malaysia dan sekarang sedang menunggu tarikh dan masa untuk bertemu dengan Menteri Kewangan untuk saya majukan usul ini serta faktor-faktor kenapa dan mengapa tuntutan kali ini perlu dikeluarkan. Okey ya. Jadi itu saja yang saya dapat berkongsikan. Tapi satu misi utama kami untuk berjumpa Perdana Menteri. Okey, misi utama kami. Yang sebelum ni jumpa dengan YB Senator, dengan Majlis Senator, dengan Kementerian Kewangan, dengan Wakil Rakyat. Wakil Rakyat saya akan jumpa dalam masa terdekat ni. Siapa dia, saya akan maklum kemudian. Buat masa ni saya KIV dulu. Okey. Mereka ini saya berjumpa sementara saya tunggu tarikh dan masa untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Saya tak boleh tunggu jawapan daripada Perdana Menteri, duduk diam-diam tak buat apa. Jadi, saya perlukan dapat banyak sokongan. Kenapa? Kerana pertubuhan kami bergerak solo. Tiada sokongan. Solo, sendiri bergerak. Tak ada siapa sokong. Hanya pencarum yang menyokonglah. Jadi, untuk mendapatkan impak tuntutan ini, saya perlu berjumpa seberapa ramai wabi untuk mendapatkan sokongan. Dan Alhamdulillah Majlis Senator Malaysia memberikan sokongan yang jitu kepada tuntutan ini. Dan mereka akan membantu untuk mengusulkan sama. Jadi, tentang Kementerian Kewangan, saya akan tetap berjumpa dan menterjemahkan, membahaskan, tetapi kunci utama saya nak jumpa Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri, saya dah berurusan dengan pegawai khas Datuk. InsyaAllah nanti jika tak ada halangan melintang, saya dan pertubuhan ingin sangat-sangat berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri untuk saya meluahkan permasalahan rakyat, bukan bercakap atas emosi, tetapi bercakap atas fakta dan data. Okey, saya pun tak nak berucap panjang-panjang. Jadi, itu sajalah ucapan saya. Saya mengumumkan bahawasanya Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat bersetuju untuk melanjutkan borang aduan sehingga 10 hari berkuat kuasa hari ini. So, saya minta
para pencarum, ambil serius tentang ini ya, ambil serius. Maklumat ini bukan untuk dijual. Maklumat ini adalah untuk Perdana Menteri, untuk Menteri Keuangan. Ya. Saya tak perlukan ini sebenarnya. Tetapi untuk memantapkan lagi hujah saya, memantapkan lagi fakta saya, ini yang saya perlukan. Jadi ambil serius, ya, ambil serius dan isi borang tu jangan tergopoh gapah, baca betul-betul, perhatikan betul-betul setiap satunya, ya. Dan insya-Allah AJK kami akan membantu